Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru sahaja menyelesaikan tanggungjawab dan kewajipan kita dalam menunaikan Ramadan Al-Mubarak pada bulan yang lalu. Dan Alhamdulillah juga kita selesai menyambut hari kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Syawal. Mudah-mudahan amalan kita berpuasa selama 30 hari dan tambah pula dengan 6 Syawal mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam erti kata yang lain, mudah-mudahan dengan amalan tersebut meningkatkan lagi rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sama-sama kita merebut peluang-peluang yang ada pada hari mendatang ini untuk sama-sama mengejar syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, kemarin selesai belaka. Dah, semua rumah terbuka. Hari Raya Aidil Fitri. Ke ada lagi hari ni? Dah ada dah. Kemarin selesai penutup bulan Syawal. Jadi setiap hari orang buat rumah terbuka dah. Kemarin ada 7-8 tempat yang buat rumah terbuka. Kalau pergi belaka rasa reboh. Mulaikan pergi minum air, makan sate sebatang, cukup balik. Last sekali semalam di Masjid Al-Furqan, Cendering. Last. Dan saya tertarik dalam program sambutan Hari Raya tu dibuat semalam. Antaranya ialah satu program yang berlaku dalam tempoh Ramadan Al-Mubarak. Mungkin sini buat juga, tapi semalam di Masjid Al-Furqan Cendering ada pembahagian hadiah kepada lebih kurang 40 orang kanak-kanak yang berjaya menyelesaikan solat secara berjemaah dalam tempoh Ramadan 30 hari tu. Mana selesai sembahyang Zuhur, contoh kalau hari sekolah, katanya bawa kad laporan tu ke sekolah. Selesai sembahyang Jumaat, cikgu akan cok tanda solat Zuhur secara berjemaah. Semalam ada lebih kurang 40 orang kanak-kanak yang ambil bahagian dan dapat hadiah. Dan paling tinggi hadiahnya adalah bernilai RM500
seorang budak. Ada berapa orang? Dalam 2-3 orang juga rasanya yang memenuhi 150 kali solat 5 waktu secara berjemaah 30 hari. Hak lain adalah 100 hari, 148 hari, 149 hari. Cuma saya nak khabarnya program ini orang kata banyak masjid yang buat sebenarnya. Tak, cuma semalam kita gitu satu program yang kata menarik yang boleh kita buat. Ada juga yang buat subuh warrior. Ada setengah surau masjid buat. Baru ni saya tengok satu video di TikTok. Masjid sebelah mana? Sebelah Perak ke mana? Maknanya setiap kali solat subuh, ada budak-budak yang mari solat subuh tu, masjid akan sediakan duit ke sekolah sebanyak RM5 seorang. Kalau ada 9 orang lah subuh. Tak, selepas solat subuh dia pun Tok Imam dibagi bitih RM5 seorang. Untuk bawa duit poket ni, duit ke sekolah. Ini di antara yang kita lihat acara-acara ataupun program-program yang nak menarik tak anak-anak kita untuk dekat dengan masjid. Walaupun di sana orang kata dah ikhlas dah. Oh ikhlas tu asal kira lah. Orang kata kita nak latih tak supaya anak-anak kita ni sentiasa dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tu budak-budak. Kalau kita buat untuk warga emas ataupun orang tua, saya rasa ramah. Okey. Contoh start pada bulan ni. 30 hari ni contoh Pak Ali ada satu rekod laporan. Mama ada satu rekod laporan. Semayang je, cok. Semayang, cok. Akhir bulan ataupun awal bulan depan kita umum Pak Ali, tapi kita kena khabar hadiah dulu. Tak. Siapa yang dapat memenuhi 150 waktu dalam tempoh sebulan, hadiahnya 1,000 contoh. Saya rasa berebut staf pertama tak cukup. Tak. Tapi ini satu galakan yang dibuat oleh masjid-masjid ataupun surau-surau untuk menggalakkan anak-anak kita dekat dengan masjid. Kita tengok budak-budak yang terima hadiah semalam suka. Dalam tempoh 30 hari tu dah biasa macam kita buat amal. Tak. Dia akan sentiasa lekat dengan diri kita dan menyebabkan kita rasa seronok walaupun di peringkat awal pergi semayang ni nampak hadiah. Tapi lama-lama tak, macam kita dulu lah ramai kecek-kecek puasa sehari boleh RM1. Tak. Ini adalah latihan untuk mendekatkan diri kepada rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun make it sebab ada seorang bukan kata satu keluarga tu seorang adik-beradik. Ada hak semalam tu 4 beradik. Dua penuh 150 waktu, 2 orang lagi 149. 149. 4 beradik. Kalau kata 2 beradik boleh 500, 1,000. Tak. Boleh 1,000. Dia paling murah, paling murah. Paling rendah nilai yang hadiah dia 150. Satu waktu RM1 yo. RM1. Maksudnya inilah galakan yang dibuat untuk menarik minat anak-anak muda ataupun kanak-kanak anak-anak kita untuk dekat dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok banyak di masjid-masjid sebelah luar tak, yang ustaz apa tu yang duk berlari tu, buat konten dia duk berlari gemari tu tak. Dia jadikan masjid ni adalah satu tempat persinggahan orang. Ada RNR, ada tempat makan, ada macam-macam. Ada bilik sewa dan sebagainya. Ini di antara perkara-perkara yang boleh dibuat supaya anak-anak kita sentiasa dekat dengan masjid. Boleh hati bulan puasa tahun depan buat untuk beberapa kategori. Contoh sekolah rendah, sekolah menengah, 35 tahun ke bawah, 40 tahun ke atas. Cuba buat.
Duit ada tak? Masjid ada duit kan? InsyaAllah. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Tadi cuma selingan lah, tak berkenaan dengan apa yang berlaku dalam tempoh sebulan dua ni dalam kita melaksanakan ibadat puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ni sukalah untuk saya baca satu hadis sebagai peringatan ataupun sebagai panduan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca pada malam ini memberi satu manfaat dan juga satu panduan untuk kita terus beramal dengan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tempoh kita menyambut Ramadan baru ni dan Syawal yang baru saja habis kemarin, banyak perkara-perkara yang kita laksanakan, terutamanya amal-amal kebajikan, amal ma'ruf yang kita laksanakan. Tetapi di manakah perkara-perkara yang kita lakukan pada bulan-bulan yang lalu selepas berlalunya Ramadan Al-Mubarak? Antaranya, di manakah tadarus Al-Quran yang ada pada bulan Ramadan? Di manakah amalan-amalan solat sunat dan sebagainya bangun malam yang kita laksanakan dalam tempoh Ramadan yang lalu? Di hari ini di manakah amalan-amalan tersebut berada? Ini kita perlu muhasabah kepada diri kita supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masa. Tidak kata kita buat amal kebajikan, amal ibadat ini dalam tempoh waktu yang tertentu. Di manakah amal ibadat kita yang kita laksanakan pada 10 malam terakhir Ramadan? Kat mana? Jadi perkara-perkara ini kita semak dalam diri kita, saya sendiri dan yang ada di masjid pada malam ni dan juga yang mendengar, untuk sama-sama kita menilai dalam tempoh kita melaksanakan ibadat yang berlaku pada bulan Ramadan yang lalu. Hari ini adakah amalan itu masih bersama dengan kita ataupun berlalunya Ramadan, maka berlalulah amalan-amalan tersebut seperti mana yang ada sekarang. Sempat tak kita untuk menghabiskan tadarus 30 juzuk yang lalu? Tak. Di manakah amalan infak sedekah kita pada bulan Ramadan yang lalu? Hari ini adakah kita masih melaksanakan amalan tersebut ataupun habislah duit? Tak. Habislah duit. Infak dah bulan Ramadan tu, bulan ni ada fitiah. Tak. Jadi amalan-amalan ini, apa yang kita sebut ini, supaya kita bermuhasabah. Supaya apa? Supaya perbuatan yang kita laksanakan pada hari ini bukanlah asbab untuk kita meninggalkan perkara-perkara kebajikan yang kita laksanakan pada bulan-bulan yang lepas. Kita ambil muhasabah, kemungkinan berkurangan. Kalau sebelum ni solat sunat kita banyak sangat, tapi mungkin hari ni ianya berkurangan. Kalau berkurangan, kita kena muhasabah juga. Bukan nanti tak buat apa satu baru kita nak bermuhasabah. Kalau sebelum ni selepas solat 5 waktu kita akan baca Quran. Hari ni selepas solat 5 waktu, tak dang imam nak baca doa, kita pun akad punggung lagi. Ini perkara-perkara yang perlu kita muhasabah. Kenapa kita perlu muhasabah, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian? Kerana dengan apa yang berlaku ke atas dunia hari ini,
Dalam tempoh tahun ni saya rasa kita melalui Ramadan Al-Mubarak yang sangat perik, orang kata. Dalam keadaan kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan musim kemarau. Minggu pertama kita berpuasa tu memang satu ujian yang sangat hebat. Panah. Siapa rupuk pun takut nak hidup. Tak. Rupuk depan rumah sama tu, rumah saya tu biasa 2 minggu kita mesing lah. Tapi terik ni tak payah mesing. Dia kering gitu je. Dan ada juga di kalangan kita yang mati kerana stroke haba. Kerana akibat cuaca yang terlalu panas menyebabkan kita stroke haba, meninggal. Tak, ada di Kelantan seorang meninggal kerana stroke haba. Dan saya dapat berita seorang Gukafa di Setiu pun ada seorang meninggal kerana stroke haba. Ini orang ni Yayasan Islam bagi tahu. Kerana cuaca yang sangat panas. Dan ada di antara kita yang tak sihat, masuk wad dan sebagainya. Anak saya masuk wad 4 hari. Kerana cuaca terlalu panas. Tapi dia ada sakit tu lah. Sawang 4 hari masuk wad hospital. Ujian yang Allah Ta'ala hadirkan kepada kita ini adalah untuk peringatan kepada kita. Tak? Bulan puasa panas 34, 35 suhu. Memang duduk dalam rumah. Tak? Bil api, bil elektrik masing-masing meningkat pada bulan ni. Tak? 200, 300 tu barang je. Hak mana ada aircon pakat buka belakang. Tak? Hak tidur di masjid pun alhamdulillah tidur di masjid. Tak? Kerana cuaca bahang yang sangat panas. Ni baru kita sebut, tak? Biasa kita sebut baru panas dunia. Tak? Panas akhirat wallahu a'lam, tak tahu dah setara mana. Cuma peringatan ini yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita manusia yang diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sentiasa berfikir. Kadang-kadang orang beranggapan apa yang berlaku ke atas kita hari ini, tak apa, panas duduk dalam aircon. Tak. Itu sebenarnya peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas pada panas mari pula bau ni, kepala angin dan sebagainya. Tak, kita tengok ada di tempat-tempat yang kita baca macam bau ni di masjid Padang Mengkuang nak buat program, habis kanopi dan sebagainya. Di mana lagi? Di Besuk katanya kuat juga bau ni. Di Kemamang dan sebagainya. Ni kita nak mari pula musim tengkujuh. Tak. Panas dah habis lagi, nak mari pula angin dan sebagainya. Kalau kita tengok di laut, semalam di kampung saya kita buat orang candak sutung. Tak. Pergi satu bot balik awal. Masuk balik awal ni bukan kata dok gitu tu. Boleh je tapi biasa balik lewat-lewat malam tu ni isa tu ada dah di jeti. Sebab kuatnya ribut di tengah ni. Tapi kita tengok orang hok biasa pergi ke laut ni, dia bawa nak balik ada boleh ambil video. Tak? Kalau saya lah, saya tak berani rasa. Nak pergi candak tu mikir dah nak isi tak nama ni. Sebab kita tengok kajian cuaca memang teruk. Tak, ribut dan sebagainya. Ada orang suka pergi ke laut musim-musim angin berangin, sebab masa tu ikan banyak. Tak? Kalau hak tak biasa pergi ke laut, pergi pastor dah. Tak? Peristiwa ataupun keadaan dunia hari ini adalah satu peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sentiasa memberi fokus dalam kehidupan kita seharian.
Dan apa kaitan yang hadis yang saya nak baca ini adalah dalam keadaan suasana dunia hari ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelbagai perkara, dalam pelbagai peringatan. Saya nak kaitkan dengan satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawun 'anil munkar aw la yasikanna Allahu an yab'ath 'alaikum 'azaban min 'indihi summa litad'unahu wa la yastajabu lakum. Yang bermaksud daripada Huzaifah ibn al-Yaman bahawa Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hendaklah kalian menyuruh kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Jika tidak, nescaya Allah akan mengirimkan azabnya, kemudian kalian memohon kepadanya, namun doa tersebut tidak lagi dimakbulkan. Hadis ini nak menceritakan kepada kita di antara kesan untuk kita tinggalkan amal ma'ruf yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana kita kaitkan dengan Ramadan al-Mubarak yang lalu, kita mengajar segala peluang kebaikan, kebajikan yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita, sehinggalah saat ini Allah Ta'ala masih hidupkan kita untuk mengejar peluang kebajikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita memakmurkan dunia yang ada hari ini dengan perkara-perkara kebajikan. Tapi sayangnya kita lupa dengan arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dalam suasana yang ada hari ini, dalam kita hidup bermasyarakat, perlunya ada amal ma'ruf. Walaupun di sana kadang-kadang kita mari fikir amal ma'ruf ni perkara biasa je, tak, nahi munkar ni perkara yang sentiasa disebut, tetapi itulah hakikat yang ada kepada kita, yang dia sebut sebagai manusia ni sentiasa lupa. Sebab itu dah dalam Islam ini, perkara amal ma'ruf nahi munkar adalah satu kewajipan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita tengok sehari dua ni banyak kenyataan-kenyataan daripada mufti, daripada para alim ulama berkenaan dengan satu perkara yang dinyatakan supaya kalau mufti negeri Pahang dalam kenyataan dia kemarin saya baca, supaya diharamkan konsert yang akan berlangsung, yang akan hadir dalam negara kita. Mungkin orang kata, ustaz cakap politik ya? Tak. Sebab ini adalah satu kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai umat Islam untuk menangkis segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tahu apalah nasib kita yang mari semayang, yang baca Quran, tetapi apabila berlaku perkara-perkara nak menjahanamkan agama Allah Subhanahu wa taala ini, kita rasa tak apa. Ada yang menyebut kalau tak mau tengok tak apa, tak payah tengok, tak payah beli tiket. Mu tak apa sebut gitu, sebab mu bukannya Islam. Ada juga orang Islam sebut tak mau tengok tak apa, tak payah beli tiket. Ada juga. Wahai umat Islam sekalian, kita kena ingat
sekiranya Allah datangkan bala kepada dunia ini, bukan hak kata tu je kena, kita ni kena belaka. Kerana Nabi SAW ini adalah seorang pemimpin negara. Nabi Muhammad SAW juga adalah seorang pemimpin keluarga. Dan Nabi ini adalah seorang contoh ikon dalam sistem pentadbiran negara, yang menyatakan kepada kita bahawa dalam setiap kehidupan kita ini, daripada sekecil-kecil perkara sehinggalah ke besar-besar perkara, daripada sistem dalam pentadbiran dalam rumah kita sehinggalah kepada negara, mesti mengikut acuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dulu saya pernah sebut, mula-mula saya mari, dua perkara yang kita akan ikat diri kita kepada Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dua kalimah syahadah itu. Kita berikrar bahawa Allah adalah Tuhan sekalian makhluknya, dan juga Nabi adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata kita putuskan dua ikatan ini, bermaksud sia-sialah amalan kita yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. IC Islam, tapi ada perkara yang kita lihat Islam ditindas dan sebagainya, kita berdiam diri. Ramadan kita tengok Palestin. Akhir Ramadan, bumi Palestin, kita tengok bagaimana Israel laknatullah ni menyerang Palestin. Dan keadaan dunia yang ada hari ini, dengan zaman teknologi yang ada hari ini, sebenarnya kita boleh tengok segala yang berlaku atas muka bumi. Walaupun dia Palestin, kita boleh tengok dengan handset je. Tak. Sebab tu kita sebut tadi bahawa sekiranya kita tidak ambil peduli apa yang berlaku di kalangan saudara se-Islam kita ni, ibarat kita tak, kita hidup seorang, apa yang berlaku pun kita duduk gitu je. Hakikatnya perkara ini akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Dan saya rasa masing-masing memahami apabila kita sebut satu konsep yang akan dilaksanakan, yang akan dibawa masuk dalam negara kita ni adalah kumpulan yang memperjuangkan LGBT, yang bawa bendera pelangi ya. Bukan bawa bendera Malaysia, bawa bendera pelangi. Tak. LGBT tu apa? Lesbian, gay, transseksual dan sebagainya. Inilah kumpulan yang nak dibawa masuk dalam negara kita. Pula tiket bukan murah. Tiket, saya dengar khabar hok duk di, kan biasa kalau konsert ada petah, hok duk tengah hok boleh diri hok boleh melompat-lompat tu, hok tu 1,000 seorang tiket. Seorang tiket 1,000. Kalau kata malam ni ada madrasah mari letak tabung belakang hok, sanggup dak buat keluar 1,000 tak dalam. Tak sanggup sekarang. Gele cari hok warna biru RM1 ni. Hok seng-seng bunyi keteng masuk tabung. Tapi nak kabarnya kepada kita, perkara-perkara ni sebenarnya dan sepatutnya menjadi satu perkara yang tersentuh kepada umat Islam apabila adanya perkara-perkara yang nak meruntuhkan akhlak anak-anak muda kita. Sebab mereka lah generasi yang kita sebut yang akan mewarisi keadaan yang ada pada hari ini. Sebab itulah kita tengok bersungguhnya surau masjid buat bermacam program supaya anak-anak kita ni dekat dengan surau masjid. Tak sanggup habiskan duit bagi hadiah 500 orang. Budak umur 9 tahun boleh pitih 500. Tak padang. Kadang-kadang kita fikir tak padang pun 500 buat benda kok.
Tak. Tapi inilah kesungguhan surah masjid yang ada pada hari ini untuk dekatkan diri anak-anak kita dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab saya yakin orang hari ini dah celak kepada agama. Sebab satu kemudahan yang ada pada hari ini, banyaknya video-video yang kita boleh tengok dalam handset dan sebagainya. Dah, walaupun kita tak pergi kat Ustaz Azhar ngajar, boleh tengok di handset. Dah, banyaknya peluang untuk kita tambah ilmu, kita cari ilmu hari ini dengan adanya teknologi. Kalau dulu kita sakit tak lagi setuga, padang rumah dak dengar dah kuliah buka TV, drama pukul 7. Tapi learning adanya kemudahan, walaupun tak sihat, kita boleh juga pasang headset dengar. Learning ramai orang buat live. Tak? Letak headset depan tu, dia pun kuliah. Peluang yang ada hari ni banyak sebenarnya. Tapi kadang-kadang ialah tak. Bulan puasa tak apa ustaz, balik kerja awal. Boleh lagi surah garik. Tak. Dah ni tak puasa dah kerja balik pukul 6. Kalau bulan puasa balik 4.30. Tak. Tapi sebenarnya ada masa dan ruang yang kita boleh ambil. Dan hadis yang kita baca yang tadi, bahawa amal ma'ruf nahi mungkar adalah sebahagian daripada perintah dan gesaan Nabi kepada kita semua. Dan saya selalu sebut, satu perumpamaan ataupun man qala ilaha illallah fahuwa da'i. Barang siapa yang melafazkan la ilaha illallah, mereka ini adalah seorang da'i. Yang wajib kepada kita, yang kita sebut la ilaha illallah, bila ada kemungkaran di hadapan mata kita, kita kena cegah. Bukan nanti orang yang ada jawatan, bukan nanti orang yang ada pangkat dan sebagainya. Kalau dalam masjid, tak nanti Tok Imam je tegur, tak nanti Tok Bilal, Tok Siak je. Tak, siapa-siapa yang melihat kemungkaran dan berkata yang melafazkan la ilaha illallah, maka kita wajib mencegah kemungkaran dan membuat amal ma'ruf. Dan jika gesaan ini diabaikan atau diremehkan oleh kita semua, nescaya Allah akan mengirimkan azabnya ke atas mereka. Bukan setakat itu sahaja, setiap doa dan permohonan mereka tidak lagi dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ingat, kita nampak barang je, orang buat salah kita tak tegur. Tapi dalam hadis ini Nabi sebut bukan setakat Allah Taala azab kepada mereka, doa pun Allah Taala tak makbul. Dah kita orang Islam ni, benda je senjata kita, doa. Tak. Benda yang kita minta dengan Allah Ta'ala ni doa. Kalau kata doa pun Allah Ta'ala dah makbul, dah, benda lagi senjata kita tak boleh guna. Tak ada dah. Cuba kita bayangkan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Kesan daripada perkara yang kita tak laksanakan mengikut arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak remeh je, tak, nampak kecil je, tegur orang buat salah. Tak tegur orang buat salah, Allah Taala tak makbulkan doa kita. Kadang-kadang doa kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun tak banyak pun, tak. Habis-habis untuk diri kita, ya Allah, ya Tuhan aku, ampunkan dosa aku, masukkan aku dalam syurga dan jauhkan aku daripada api neraka. Waktu itulah hari-hari kita berdoa. Tak. Kalau orang negara habis-habis doa, ya Allah, ya Tuhan aku,
berilah kejayaan kepada penairanku dan bagi keuntungan. Apa pun dosa, dia tambah sikit. Kalau Abu Jahal nak nikah, dia doa pula, ya Allah ya Tuhan aku, temukanlah aku dengan jodoh yang baik. Patut lahir tambah. Ya Allah ya Tuhan aku, jadikanlah aku orang kaya untuk aku bantu kepada agamamu ya Allah. Mana ni doa tu hak tu je dah. Tak. Kadang-kadang doa pun doa je lah, usaha bodoh. Ya mak ikut tu pula. Duduk rumah saja, ya Allah ya Tuhan aku, turunkanlah rezekimu kepadaku. Aku adalah hamba-Mu yang dhaif. Tak. Ngadu kepada Allah Ta'ala ni. Tak. Kita hamba yang dhaif, tapi tak pergi kerja. Duduk situ lah. Cuba kita bayangkan. Perkara-perkara maksiat dan kemungkaran berlaku di hadapan mata kita. Tak, kita lock saja. Sebab kita rasa tak apa lah, ada tu orang tegur lagi. Tak. Agak-agak ustaz mari ngajar dia tegur gitu lah. Padahal kalau kita tengok kemarin kau. Tulang pula malam ni ustaz tak mari ngajar dah, siapa nak tegur hak kemarin? Tak. Jadi perkara ni jangan kita anggap remeh walaupun kita nampak kecil pada mata kita. Kenapa? Kerana ini adalah gesaan daripada Allah dan juga Nabi SAW. Dan ketahuilah wahai manusia, bahawa apabila bala diturunkan, ia bukan menimpa pelaku maksiat semata-mata. Sebaliknya ia ditimpakan juga kepada sesiapa sahaja yang berada di sekelilingnya. Ini kerana mereka tidak mengambil tanggungjawab untuk mencegah kemungkaran dan membiarkannya terus berleluasa sehinggalah akhirnya mengundang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita sebut bila datangnya bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah kepada orang-orang tertentu, tetapi kepada kita yang ada di sekeliling. Macam kemarau, bukan di gontok nasi je kemarau. Tak. Satu dunia, satu Malaysia kemarau. Tapi kadang-kadang itulah yang kita sebut, kadang-kadang kita ni lupa. Apabila ada sedikit kesenangan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, menyebabkan kita lupa kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak. Walaupun ditayang dalam video di skrin di masjid tu, contoh adab mari ke surau. Tak. Yang dilakukan. Mari surau, kita tak selipar kita depan, lepas tu kita kuis selipar orang ke belakang. Agak-agak perkara tu pun perkara yang baik ataupun tak baik. Tak baik tak. Tapi kalau orang tak tegur, kalau masjid tak buat video tu masing-masing, pakat ada ingat ah. Tak. Sebab aku nak turun surat lagi, mesti aku nak cari selipar aku dulu. Depan sekali. Kita pun kuih selipar orang. Macam hak budak hak belakang tu lah, dia kuih. Apatah lagi kalau hari Jumaat pergi masjid, sembahyang Jumaat tak. Orang ramai. Kita dah mari lambat. Pergi tindang pula selipar orang. Tindang satu hal dah. Pergi kuih pula selipar orang sebelah-belah ni, sebelah-belah ni. Kita rasa aku boleh pahala dah mari awal. Tak, duk sah pertama. Tapi hakikatnya hak tadi kita tak ingat dah, kita buat. Nampak remeh je. Tak, apa sanang. Sebelum Tok Imam naik baca khutbah. Walaupun pesanan suruh diam, tiap minggu dia sebut dia tulis je. Tak, dia tulis dia sebut peringatan kepada sidang jemaah supaya diam sekiranya Tok Imam baca khutbah, Tok Khatib baca khutbah. Tapi ada gah cakap nak kabarnya kepada kita bahawa kadang-kadang peringatan ataupun juga yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tak kita anggap mudah kerana kita rasa selesa apa yang kita ada sekarang.
Sebab kita nak pergi masjid mudah, nak pergi mana pun mudah, nak pergi situ sini dengan pakaian kita mudah sebagainya, nak makan pun mudah. Kita kadang-kadang kita lupa dengan apa yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita, itu adalah sebagai satu peringatan. Tak? Kita kadang-kadang kita makan, kita tak ingat apa orang sebelah. Kadang-kadang kita minum, kita tak ingat apa kepada jiran kita yang ada. Walaupun di sana sebelum ini Ramadan yang lalu kita dah pergi bazar ke beli kuih, ingat semua ke member sebelah, ingat ke jiran sebelah. Tapi selepas pada Ramadan tak ada dah. Sebab tu kalau boleh amalan-amalan kebajikan yang kita buat dalam tempoh kita kejar peluang yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dalam tempoh Ramadan yang lalu, kita kena teruskan. Yang istiqamah alhamdulillah teruskan sehingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah. Yang telah berkurang kena gandakan balik. Buat balik slow-slow. Sebab apa? Sebab orang kata bulan puasa ni nampak pahala. Tak? Lebih-lebih lagi 10 Ramadan terakhir tu kita nampak sungguh pahala. Tu pun bangun malah ganjil je, malah kena ada bangun. So, sebab kita jumpa hadis Lailatul Qadar ni berlaku pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Waktu kita bangun lah. Bersungguh tanjang wali yang alang tu hak kuat sekali. Sutir dengar rumah alang tu. Malam 22 slow. Alang itu slow. Sebab apa? Lailatul Qadar tak berlaku malam ni. Pula malam 21 kebetulan kita bangun. Malam tu pula bangun hujan renyai-renyai. Dak macam-macam. Boleh dah malam ni rasanya. Aku rasa aku boleh dah Lailatul Qadar malam ni. Jadi malam 23 tak bangun tak apa dah. Orang kita pasal gitu. Dak. Dia rasa dia puas dah. Boleh dah tak apa. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, hadis yang kita baca pada malam ni walaupun hanya sebaris dua, tetapi kesannya kalau kita tak melakukan amal ma'ruf nahi munkar ini, kesannya doa daripada kita Allah takkan terima. Jadi itulah senjata kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita duk baca doa setiap hari, yang kita duk buat aduan kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari dengan melalui doa ini. Dah sekiranya terhalang, dihijab doa-doa kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak adalah perkara yang boleh kita laksanakan melainkan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mengikut dengan apa cara yang Nabi ajar kepada kita semua, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah qadar tu, walaupun ringkas, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua dan juga peringatan kepada kita semua untuk sama-sama mendoakan kesejahteraan kita lah sebagai umat Islam, dan juga mendoakan kesejahteraan. Walaupun di sana Allah Ta'ala bagi jaminan bahawa agama Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala lindung, Allah Ta'ala jaga, tapi kewajipan kepada kita semua untuk sama-sama berdoa kepada Allah SWT untuk menunjukkan kehebatan Allah SWT. Walaupun peringatan-peringatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, kita lupa, tapi mudah-mudahan dengan sedikit sebanyak memberi peringatan pada malam ini, dan kita sentiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Walaupun sekecil-kecil perkara yang kita laksanakan, perkara itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.